Sebaik saja prihatin diumumkan, saya telah terima banyak maklum balas daripada orang ramai. Ramai yang bersetuju dan menyambut baik pakej rangsangan ekonomi yang diumumkan oleh kerajaan. Tetapi saya juga menerima maklum balas daripada persatuan-persatuan perusahaan kecil dan sederhana dan juga perniagaan kecil ataupun mikro yang meminta kerajaan meneliti semula manfaat yang mereka terima dalam pakej rangsangan ekonomi tersebut. Saya terima surat, memorandum dan juga pandangan daripada banyak pihak. Ini termasuklah Persatuan Pengusaha Kecil dan Sederhana Malaysia, Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, Majlis Tindakan Ekonomi Melayu, Gabungan Dewan Perniagaan dan Perindustrian Cina Malaysia, Usaha Nita dan banyak lagi. Rata-rata memberikan pandangan bahawa perniagaan mereka amat terjejas dan mereka memerlukan bantuan tambahan daripada kerajaan. Saya sedar bahawa PKS merupakan tunjang utama ekonomi negara. Sektor ini menyumbang lebih 2/3 daripada jumlah pekerjaan di negara ini dan hampir 40% kepada ekonomi negara. Oleh itu adalah penting kita pastikan sektor PKS dapat terus cekal dan mampan dalam menghadapi tekanan dan cabaran ekonomi yang melanda kita semua pada waktu ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 5 jam berlalu selepas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyampaikan perutusan pakej prihatin PKS tambahan. Jadi 5 jam berlalu, maka terdapat banyak lagi pendapat-pendapat yang terus kami bawakan khusus dalam dari Bernama. Dan pada malam ini insya-Allah ruang bicara kami akan menghubungi beberapa personaliti yang mempunyai bidang masing-masing untuk memberikan pandangan mereka terhadap pasca pengumuman pakej prihatin PKS tambahan ini. Namun selepas ucapan ataupun perutusan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi, lebih kurang pukul 5.30, bahawa Kementerian Kesihatan Malaysia hari ini merekodkan satu berita baik bila mana 236 kes pulih COVID-19 dan dibenarkan keluar daripada ward dan sekaligus menjadikan jumlah harian yang tertinggi hari ini. Dan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata jumlah kumulatif kes pulih dan dibenarkan keluar dari ward meningkat kepada 1,241 kes, iaitu 32.72% daripada keseluruhan kes, dengan kes terbaru sebanyak 131 kes dan yang dilaporkan setakat jam 12.30 hari tadi menjadikan jumlah kumulatifnya meningkat kepada 3,793 kes. Dan selain daripada kluster tabligh, diumumkan juga sebelum ini adalah tentang kluster Itali, dan hari ini diumumkan tentang kluster persidangan gereja di Kuching, Sarawak yang telah membawa kepada 83 kes positif COVID, 2 kematian dan 5 kritikal. Dan satu lagi kluster adalah kluster kenduri kahwin di Bangi yang telah pun masuk kepada generasi kelima dengan jumlah 88 orang dan kini terdapat seorang di ICU. Itu sebentar selalu mengenai kes COVID yang positif dan jumlah mereka yang telah pun pulih, dan kita kongsikan juga tentang jumlah pecahan kes mengikut negeri dan juga daerah. Dan pastinya bagi Semenanjung, Sabah dan Sarawak, peningkatan ini terus akan dipertahankan dari segi jumlah peningkatannya dengan PKP yang telah pun dilangsungkan dan masuk ke fasa kedua. Dan baik, untuk malam ini ruang bicara kami akan terus bicarakan tentang pasca pengumuman pakej prihatin PKS dalam kluster tambahan itu sendiri. Jadi tanpa membuang masa, kami terus saja cuba menghubungi saudara Nurizan Sharif, Ketua Pegawai Eksekutif Ernest Corp International LLC yang kini berada di New Jersey.
Amerika Syarikat. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Jadi meninggalkan Malaysia pada penghujung Disember 2017 dan kini terus berada di New Zealand. Jadi terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada pakej prihatin PKS ini, bagaimana agaknya keadaan COVID-19 di Amerika Syarikat dan mungkin di New Jersey sendiri? Saya rasa kalau kita bercakap tentang Amerika Syarikat adalah negeri yang penduduknya 10 kali lebih besar daripada Malaysia dan kota metropolitan yang banyak dan tentunya jumlahnya juga adalah besar. Kes kematian hari ini di Amerika Syarikat sekitar lebih kurang 10,000 orang dan 1/3 daripada kes itu adalah di New York City. So di New Jersey sendiri tempat saya tinggal, sekarang kita ada lebih kurang 37,000 kes positif dengan kematian sekitar 910 orang. Jadi maknanya jumlah itu besar. Jadi Amerika Syarikat memang ingin menjadi juara mungkin dalam hal ini dan mungkin dalam keadaan ini juga ya Amerika Syarikat sendiri dari segi untuk pengukuhan ekonomi mereka sendiri apa yang mereka lakukan? Saya rasa kalau kita tengok pakej rancangan ekonomi iaitu pakej ketiga yang diumumkan baru-baru ini yang diluluskan oleh Kongres, mereka meluluskan sekitar 2 trilion US dollars, maknanya lebih kurang 8 trilion Malaysian ringgit lah, ringgit Malaysia. Dan ini adalah satu pakej yang besar dan saya fikir sama seperti yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam. Okey, baik. Daripada pakej rancangan yang pertama, 250 bilion di negara kita, kemudian ditambah hari ini dengan 10 bilion. Dan saya sempat juga menjengah laman Facebook Saudara Norizan menyatakan sebelum pembentangan ataupun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyampaikan keputusan mengenai pakej rancangan ini menyatakan berharap kerajaan memperkenalkan inisiatif untuk memberikan business counselling kepada usahawan. Namun itu tidak dinyatakan. Ya, jadi ada kekecewaan sedikit dalam hal business counselling bila mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak mengumumkan perkara ini namun memberikan angka-angka dan juga mengurangkan keresahan mereka yang berada dalam industri PKS ini tentang peragihan upah, tentang beberapa perkara inisiatif yang lain. Saya rasa tak timbul soal kekecewaan. Saya fikir apa yang berlaku sekarang ialah apa yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini agak komprehensif. Sebentar lagi kita akan bercakap secara spesifik. Tetapi yang saya sebutkan dalam Facebook saya ialah ramai usahawan selain daripada bantuan ataupun relief dalam bentuk keuangan ini, saya fikir mereka juga berhadapan dengan tekanan emosi, berhadapan dengan mereka perlukan tempat untuk mereka berbicara dan sebagainya. Dan saya fikir ini juga harus dilihat oleh kerajaan. Okey, jadi kita melihat kepada angka, kita bermain dengan nilai pada malam ini. Nilai 10 bilion ringgit kepada PKS, adakah itu memadai? Saya rasa kalau kita lihat bajet tahunan kerana saya dah meninggalkan Perkhidmatan Awam lebih kurang 2 tahun. Sewaktu saya bekerja dulu, bajet tahunan untuk PKS sekitar 8 atau 9 bilion setahun Jadi kalau kita bercakap 10 bilion ini bermaksud selain daripada bajet sedia ada yang diperuntukkan untuk tahun ini, kerajaan tambah lagi sekali ganda. Jadi maknanya bajet untuk PKS ini adalah bajet 2 kali ganda daripada apa yang selalu kerajaan laksanakan pada setiap tahun. Dan saya fikir ini akan banyak membantu PKS kita insya-Allah. Dan dalam tempoh 5 jam ini, ramai yang meraihkan dan memberikan tanda syukur kepada apa yang telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Namun begitu, ramai yang bersyukur, ramai juga yang mula memberikan komplain. Jadi kita nak mengharapkan stop complaining dekat sini, Tuan. Saya tak fikir kita boleh berhenti untuk komplain kerana semua berhadapan dalam keadaan yang tidak pasti.
Kita yang pertama sekali kita tak pasti bila RMO ini akan berakhir, dan lagi kita tak pasti bila isu coronavirus ataupun COVID-19 ini akan berakhir. Jadi kita berada dalam keadaan ketidakpastian. Sebab itu saya katakan bahawa selain daripada bantuan dalam bentuk pembiayaan dan sebagainya, nanti kita bincangkan 6 bidang itu. Tetapi saya melihat juga bahawa kerajaan harus menyediakan online counselling ini untuk usahawan kerana mereka berada dalam keadaan resah, dan terutama sekali perusahaan kecil ataupun micro enterprise lah, maknanya mikro dan kecil itu, saya rasa mereka tidak mempunyai sumber ataupun resources yang cukup dan mereka berada dalam keadaan bimbang. Sikit sebanyak mereka ada staff, kalau tak ramai pun 2 orang, 3 orang, dan mereka berada dalam keadaan yang tak tahu apa nak buat. Jadi sebab itu saya tekankan soal perlu ada counselling ini. Okey, jadi kita meletakkanlah ke tepi mereka yang sentiasa komplain tentang apa yang telah pun kerajaan berikan ini, kerana fokusnya sekarang adalah untuk membantu golongan PKS itu sendiri. Dan apa yang berlaku pada hari ini berlaku dalam sekelip mata. Dan kerajaan juga telah pun membuka mata bahawa hari ini dan juga dalam pakej rancangan ini telah pun diberikan menjurus kepada keperluan untuk semua. Jadi kita nak bercakap tentang reaksi yang melegakan. Jadi dalam perutusan hari ini, reaksi ataupun kedudukan strategi inisiatif yang mana agaknya Tuan lihat ia betul-betul melegakan bagi golongan PKS? Okay, sebelum saya respons itu, saya nak respons kepada statement Cik Suhaimi yang awal tadi. Sebenarnya saya tak fikir kerajaan meletakkan ke tepi yang negatif itu. Kerana kalau kita lihat, pakej rancangan ekonomi ini sendiri pun adalah merupakan pakej tambahan. Maksudnya, apabila kerajaan umumkan pakej pertama, PKS merasakan bahawa mereka tak dapat cukup apa yang mereka hendak. Dan Tan Sri Muhyiddin yang amat berhormat Perdana Menteri tadi mengiktiraf bahawa wujudnya ketidakpuasan hati itu, dan beliau mengemukakan pakej rancangan yang kedua, dan saya percaya selepas ini pun akan ada, kerana kalau lihat tadi dalam saya baca kenyataan yang amat berhormat Perdana Menteri, beliau bercakap mengenai startup. Kan? Dan saya percaya mungkin announcement mengenai startup juga dibuat. Satu lagi yang kita tak nampak adalah freelance. Di mana freelance dalam pakej ini? Now, nak menjawab balik apa yang Cik Syuhaimi tanya saya tadi, saya lihat ada 5 bidang penting yang Perdana Menteri sebutkan ini, dan tentunya kalau tanya saya yang paling melegakan adalah pembiayaan. Khususnya bagi membantu PKS dalam konteks memberikan subsidi gaji. Dan ini akan membantu 2 perkara. Pertama, dia akan bantu aliran tunai PKS. Dan yang kedua, dia akan membantu untuk mengekalkan kaki tangan dalam PKS itu. Maknanya pembuangan kaki tangan itu akan dapat dikurangkan, dan saya rasa ini membantu. Dan satu lagi yang saya tertarik juga ialah geran khas micro enterprise ini yang diberikan sebanyak 3,000 kepada micro enterprise. Dan ini melibatkan lebih kurang 700,000. Dan daripada 700,000 orang ini sebenarnya 80% adalah Bumiputera. Maknanya ini bisnes yang pendapatannya 300,000 dan ke bawah, ataupun kaki tangannya 5 orang dan ke bawah. Dan saya berharap kalau boleh yang dalam pakej untuk micro enterprise ini libatkan sekali freelance. Maksudnya apabila walaupun dia seorang staff, berikan juga kepada mereka, kerana micro enterprise ini adalah maknanya syarikat yang terlalu kecil sebenarnya. Jadi mungkin tidak menjadi satu masalah kalau kita menambah nilai dalam soal freelance itu sendiri dalam pakej tambahan kali ini? Dan saya rasa itu yang sepatutnya, kerana walaupun mereka tidak ada ramai staff, kita kena ingat freelance ini adalah bisnes yang masih menawarkan perkhidmatan kepada rakyat. Dia menawarkan perkhidmatan kepada syarikat PKS yang lagi besar. Jadi kalau
mereka terpaksa tutup disebabkan oleh tidak ada bantuan untuk mereka. Saya fikir ini adalah satu perkara yang tak bagus. Jadi sebab tu saya kata saya minta sangat kalau boleh freelance ini juga diambil kira dalam konteks grant khas micro enterprise sebanyak 3,000 ini. As long as you register dengan Suruhanjaya Syarikat, Registrar of Business dan juga dengan dengan PBT, saya baca kenyataan itu, saya rasa harus dilayani sama ada dia ada staff ataupun tak ada staff. Okey, jadi Tuan Nurrizan, selain saya bersama dengan Tuan Nurrizan pada ketika ini, turut bersama saya di talian adalah Yang Berbahagia Dato' Azlin Ahmad Shaharabi, Presiden Peniagawati Malaysia di talian. Hello, Assalamualaikum Dato'. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Zami? Ya, baik, Alhamdulillah. Jadi terima kasih Datuk kerana bersama saya untuk kita bercakap tentang pasca pengumuman pakej prihatin PKS. Jadi hari Sabtu lepas, 4 hari bulan, Peniagawati ada mengeluarkan satu kenyataan akhbar meminta pihak kerajaan, menggesa pihak kerajaan supaya memberikan tumpuan khusus kepada usahawan wanita. Jadi soal aliran tunai itu sendiri antara yang dibangkitkan oleh Datuk. Jadi fahamkan saya dan juga para audiens di sini, Datuk, ya, tentang keperluan dan juga melancarkan aliran tunai dengan adanya subsidi upah yang diumumkan oleh PM tadi. Adakah ia sedikit sebanyak memang membantu usahawan wanita? Tentu sekali Suhaimi, kan sebab minggu lepas pun seperti yang ada tuliskan dalam media statement tu kan, Peniagawati telah memintalah kan kerajaan untuk memberi fokus kepada micro enterprise ni sebab usahawan wanita memang ramainya tergolong dalam kumpulan micro enterprise ni dan dalam sektor perkhidmatan. Jadi masalahnya sekarang kan adalah micro enterprise ni dia kecil kan, dia 1 ke 5 pekerja dan aliran tunai ni amat penting sekali kan sebab kalau kita ikutkan survey yang dilakukan, banyak bisnes yang akan yang tak dapat bertahan lebih daripada 1 bulan pun dan sebab tak dapat nak bayar overheadnya yang termasuk gaji dan sewa semua. Jadi untuk Peniagawati kan bukan saja subsidi upah yang Suhaimi cakap tadi tu yang akan menolong untuk usahawan kita untuk aliran tunai ni, yang one off payment yang RM3,000 tu, yang grant khas prihatin tu pun, dan akan dapat menolong micro enterprise ni dalam aliran tunai itu sebab boleh digunakan untuk membayar gaji ke, untuk membayar sewa ke dan utilities yang lain. Jadi kami kan amat bersyukurlah dan kepada kerajaan dan terutama sekali kepada Yang Berhormat Perdana Menteri dan juga kepada Yang Berhormat Menteri Kewangan yang telah menjalankan sesi debat urus sepanjang minggu lepas kan untuk mendengarkan segala isu-isu daripada persatuan-persatuan usahawan dan saya kira pantas juga tindakan kerajaan untuk mengeluarkan pengumuman pada hari ini untuk menolong PKS. Jadi sehingga selepas 5 jam ini, Datuk, ya, bagaimana agaknya respon daripada ahli-ahli Peniagawati Malaysia sendiri? Responnya amat bagus kan sebab kalau kita tengok kan penekanan kan pengumuman hari ini kan memang kepada micro enterprise. Kan sebab kita ada one off payment RM3,000 tu, lepas tu yang subsidi upah tu kan 1 ke 75 pekerja tu kan, maknanya kalau untuk micro tu 1 ke 5 tu memang boleh menolong lah kan, yang lain tu untuk perusahaan kecil dan sederhana kan untuk subsidi upah tu. Tapi kalau kita tengok dari segi aliran tunai, di mana kebanyakan daripada bayaran tu hanya adalah macam saya katakan tadi untuk gaji kan, untuk sewa dan untuk utilities. Jadi ia memang dapat menolong dengan banyak sekali kan dalam masa insya-Allah 3 bulan ni kan. Sebab apa yang kita tak nak ni kalau dalam bulan pertama pun kita dah ada masalah kan untuk mengekalkan perniagaan kita
kan, dan 50% pula nanti kan perniagaan di Malaysia ni yang kena tutup pula kan. Jadi itu akan memberi masalah yang besar untuk kita. Okey, jadi dalam tempoh PKP ni sendiri, Datuk, ya, dan dalam keadaan senario semasa COVID-19 ini, berapa peratus agaknya ahli-ahli dalam peniaga wati ni sendiri yang dah pun merasa kesan dan dah ada urut-urut untuk gulung tikar? Tak, sebab itu macam saya kata tadi kan, survey yang dilakukan tu kan, dia bukan saja ahli-ahli peniaga wati, tapi secara keseluruhannya kepada micro enterprise, kepada PKS lah ya. Kan, dan daripada survey itu sendiri kita dapat yang dijalankan oleh SME Corp kan, dah dekat 50% yang kata yang diorang hanya boleh bertahan 1 bulan sahaja. Okay. Right. Sebab micro enterprise ni suami kan, kebanyakannya kan tak ada savings ke apa. Ya kan, bila kita punya overhead tu kan, kebanyakannya micro enterprise dia tak ada saving. Jadi macam mana, dan sales pun tak ada sebab tak boleh nak menjalankan perniagaan sebulan 2 ni. Jadi macam mana nak bayar overhead tu semua. Okey, jadi Datuk yakin dalam pakej ini dapat membantu kepada mereka yang mula terasa kesannya, dan mungkin kalau mereka yang dah betul-betul give up kena reset semula perniagaan kerana sedikit sebanyak pakej ini dah pun memberikan suntikan kepada mereka yang terlibat dalam PKS ini untuk kembali dalam rantaian ekonomi PKS itu sendiri. Tentu sekali kan pakej ni akan memberikan satu harapan dah kepada micro enterprise dan PKS. Dan daripada sini, kalau macam saya katakan tadi kan, bantuannya kan yang RM3,000 one off tu dengan subsidi upah tu kan yang 1,200 sekiranya ia ada satu peningkatan yang amat baik kalau dibandingkan dengan subsidi upah yang sebelum ni, yang RM600 ni dah kira macam double dan sama macam gaji minima. Jadi ini akan menolong, dan sebagai usahawan ialah kan, kita selalu kata ini is a short term measure. The short term measure supaya kita dapat bertahan semasa PKP ni. Tapi masa PKP ni kita tak bolehlah nak mengharapkan bantuan tu aja yang for us to go on. Of course, dalam masa PKP ni kan kita kena fikirkan tentang nak menukarkan mindset ke, nak menukarkan cara kita buat bisnes ke, nak tukar bisnes lain ke kan, apa yang perlu dibuat lah kan, supaya nanti lepas PKP ni dah tamat dan kita boleh menjalankan perniagaan kita dengan lebih baik lah ya. Baik. Kalau terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Datuk Azlin Ahmad Shaharabi, Presiden Peniaga Wati Malaysia. InsyaAllah kita akan mendapatkan terus pandangan Datuk berhubung dengan pengumuman pakej prihatin PKS tambahan ini. Dan masih lagi bersama saya secara Skype adalah Saudara Norizan Sharif, Ketua Pegawai Eksekutif NS Corp International LLC yang berada di New Jersey. Baik tuan, kita melihat juga tadi ya dalam ucapan ataupun perutusan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mewujudkan geran khas prihatin juga disebut oleh Dato' Azlin sebentar tadi. Jadi adakah ini masa yang sesuai untuk PKS membuat pinjaman? Saya rasa soal pinjaman ini dekat sini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat yang dengan SME Bank dan juga minta maaf dengan BSN ya, dan juga dengan Tekun. Khusus untuk sehingga 10,000 itu zero interest ataupun kadar faedah kosong ini. Dan saya fikir ini adalah satu perkara yang baik, dan saya tak nampak kenapa tak boleh buat pinjaman ya. Dan ini saya rasa usahawan kita tak akan mudah give up. Saya tak fikir usahawan kita akan terus berhenti begitu saja. Mereka akan terus cari jalan, dan saya fikir sokongan yang kerajaan berikan ini akan banyak membantu. Dan saya cukup yakin bahawa ini bukan terhenti di sini sahaja, dan selepas ini pun saya rasa akan ada lagi. Tetapi saya secara peribadi mengharapkan supaya selain daripada bantuan keuangan ini, tentukan juga kita buat business counselling. Saya sendiri secara peribadi sekarang banyak buat Zoom ya. Counselling
Tapi itulah sekadar yang saya mampu. Tetapi sebab tu saya mengatakan bahawa demand itu ada kat situ. Dan yang kedua saya nak sebutkan juga Cik Syuaimi, kalau boleh kan, apabila kerajaan umumkan perkara-perkara yang sebegini, usahawan kena pastikan bahawa trickle down economic effect itu berlaku. Antara perkara yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi umpamanya, apabila kita tak perlu bayar sewa, katakan kemudian penyewa kepada penyewa, yang maknanya sublet itu, janganlah yang di bawah kena bayar. Ya. Kan? So jadi maknanya pemilik bangunan itu, saya ambil contoh kalau contoh rumah sebagai contoh pemilik rumah tak perlu bayar sewa. Tak perlu bayar sewa untuk 6 bulan kalau tak salah saya dalam pakej rancangan ekonomi yang pertama itu. Tetapi orang yang menyewa kena bayar sewa. Jadi maknanya manfaat itu tak sampai ke bawah. Jadi sebab itu saya katakan bahawa kena tentukan supaya benda ni sampai daripada atas ke bawah, baru semua orang akan merasai kesan. Ya, soal pelaksanaan. Dan mungkin dalam masa yang berbaki, seminit ini Tuan ya, kita tak banyak pilihan. Formula ekonomi yang mungkin ada yang tidak dilihat, mungkin Tuan dapat melihat ada formula ekonomi yang membantu PKS, ringkas sedikit. Saya rasa mudah saja. Apa yang kerajaan perlu lakukan, semua kementerian dan agensi kerajaan yang terlibat membantu PKS kena lihat balik program-program mereka dan memudahkan apa yang mereka lakukan. Dan kalau proses itu boleh dipermudahkan, impaknya akan jadi cukup besar. Baik, jadi terima kasih banyak Saudara Norizan Sharif, Ketua Pegawai Eksekutif NSCOP International LLC, 15,126 km dari lokasi saya langsung ke New Jersey, dan insyaAllah kita akan melihat dan mendapatkan banyak lagi pandangan-pandangan balas berhubung dengan pakej prihatin PKS tambahan ini. Jadi pastikan anda terus bersama Bernama TV untuk lebih terperinci tentang pakej ini. Dengan itu, daripada saya Syuhaimi Muhammad, Assalamualaikum.